Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Dawu mardakum bil sadaqah. Ayuhal muslimin wal muslimat taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya raikan mengurusi surah Al-Falah, soal pimpinan surau, soal pimpinan masyarakat setempat. Tuan haji, ibu-ibu aja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita tuan-tuan, dapat kita bertemu dan dapat kita sehat, dapat sembahyang maghrib berjemaah, dan dapat kita bertemu dengan malam yang ke-10 Syawal. Malam ni malam 10 betul? Ya? Puasa 6 dah habis. Puasa 6 ni tuan-tuan, di antara benda yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Syawal yang paling hebat puasa 6. Ini tawaran Allah, bukan tawaran sogo. Kalau tawaran sogo, orang yang minat dengan sogo yang ambil. Tapi kalau tawaran Allah, orang yang menanti-nanti tawaran dengan Allah, dia akan ambil. Benda ni sunat mu'akkadah, sunat yang dituntut. Tapi kalau tak buat, tak apa. Tapi rugilah. Sebab tahun depan mungkin kita tak jumpa Ramadan, dan mungkin juga kita tak jumpa Syawal. Ambil lah. Lama ke 6 hari? Tak lama. Makan dah bertahun dah. Sebab kita ni tuan-tuan, kadang-kadang benda tu mula-mula nak mula dia susah. Tapi saya rasa orang yang umur 45 ke atas, 50 ke atas dah mula dah puasa 6. Kalau tuan-tuan tak boleh nak buat 2 raya Ustaz, buatlah lambat-lambat, tak apa. Habis Isnin Khamis, jangan sampai terlajak. Dah habis Syawal pun nak buat. 6 hari je. Banyak hari susah nak buat. Kalau fikir makan, memang tak jadi. Sebab makan seronok lah. Seronok makan. Siapa tak suka makan? Semua orang suka makan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi tak makan, tu disebut tak makan, tu adalah benda yang Allah Ta'ala bagi. Kita ingat senang nak puasa 365 hari. Siapa yang puasa mansau Ramadan, siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, Nabi sebut dia akan dapat ganjaran seolah-olah berpuasa selama sepanjang tahun. Ini bukannya janji daripada kerajaan Negeri Selangor, bukan. Ini janji daripada kerajaan Allah, mesti bayar. Tapi cuma kita niat puasa tu jangan niat kerana nak dapatkan pahala. Semua benda lillahi ta'ala. Dan ganjarannya mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Tetap semayang tadi pun belum tentu Allah Ta'ala terima. Cuma kita pergi semayang tu menunaikan kewajipan ta'abud kepada Allah. Sama ada Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala bagi pahala ke tak bagi pahala, tak ada beza. Kita tuan-tuan dalam semua amal ibadah kita buat tak sama. Tentang semayang sebelah-sebelah, tapi khusyuknya tak sama. Pahalanya sama, wallahu a'lam, mungkin tak sama. Gitu. Itu sebab Nabi sebut baik lagi orang yang alim itu tidur, alimul disebut alimul naum khairu minal jahli shalah. Orang alim tidur itu lebih baik daripada orang jahil sembahyang. Adakah tidur dengan sembahyang lebih baik tidur? Tak. Baik sembahyang lagi, sebab sembahyang ni ta'abbud, sembah yang apa? Yang bagi aku nyawa, yang bagi aku kuasa, yang bagi aku anak.
Kenapa tidur tadi lebih baik daripada sembahyang? Sebab orang yang tidur tadi dia lebih baik daripada sembahyang. Sebab apa? Sebab orang yang sembahyang tadi sembahyang tanpa ilmu. Itu. Bila kita sembahyang tanpa ilmu, maknanya kita jahil. Bila kita jahil, ada perkara-perkara yang kita buat kadang-kadang tak terima, kadang-kadang boleh membatalkan sembahyang. Itu juga kuasa. Itu sebab tuan-tuan kalau tengok syurga, Allah Ta'ala jadikan berapa tingkat? Syurga aku nak jangan 8 tingkat. Ada yang ulama menerangkan benda itu bertingkat. Ada yang menerangkan 8 kawasan. Wallahu a'lam. Tapi 8 darjat syurga. Syurga yang paling tinggi Al-Firdaus. Saya selalu cakap, kita tak usah mimpi lah Firdaus tu. Kalau dapat, alhamdulillah. Dapat ni bawah-bawah cekak-cekak ini lah. Jadi masuk syurga, jangan masuk lagi satu. Kat sana tak ada atas pagar. Saya atas pagar Ustaz. Tidak, kuning tidak, biru pun tidak, merah pun tak ada. Sana tak ada atas pagar, tak ada. Istilah atas pagar ke akhirat tak ada, tuan-tuan. Tak ada masuk syurga, masuk neraka. Kenapa Allah Ta'ala tu? Sebab saya cakap kita ni berbeza-beza. Mungkin nampak orang tu nampak macam dia, tapi di sisi Allah Ta'ala dia lebih mulia. Ada satu kisah, ada seorang kulit hitam. Dia selalu bersandar dekat tiang. Kulit hitam, bukan baju hitam. Orang tu hitam, aswad hitam. Aswad hitam lah. Aswad ni Abiyah tu putih. Hajar aswad, batu hitam lah. Orang tu kulit hitam. Dia duduk selalu kat tiang. Nabi ngajar, dia duduk kat tiang. Satu hari Nabi datang ngajar, Nabi tengok dia tak ada. Nabi cakap, Aina. Dia cakap, mana lelaki Ar-Rijal duduk selalu kat tiang tu? Dia cakap, dah meninggal. Nabi cakap, kalau dah meninggal, tunjukkan aku kubur. Nabi pergi kat kubur doa tu. Maknanya makam dia di sisi Allah Ta'ala ni tinggi lah. Sampai Nabi pergi kubur dia doa. Gitu. Sebab kita tak tengok orang tu kadang suruhan dia besar, belum tentu lagi di sisi Allah Ta'ala dia mulia tak. Tapi di sisi syarak, kalau di sisi sunnah, dia mulia. Sebab apa? Dia mengikut Nabi, itu je. Orang bersedekah juta dengan orang bersedekah RM1. Mungkin orang sedekah RM1 tu lagi banyak pahala daripada orang sedekah juta. Betul tak? Betul. Semuanya memerlukan kepada ikhlas. Wa ja'alna min mukhlisin. Jadikanlah aku daripada orang yang ikhlas. Sedekahlah banyak mana pun. Kalau tak ada lah ikhlas, tak ada lah pahala banyak gitu. Tapi untunglah orang kaya. Kan tak ada satu kisah Nabi. Bila Nabi baru pindah dekat Madinah, orang cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, rugilah orang Ansar, rugilah orang Muhajirin ni. Kenapa orang Muhajirin ni tak ada duit nak bebaskan apa? Orang Muhajirin ni tak ada duit nak bersedekah. Orang Ansar ni banyak duit, kaya, dia boleh bebaskan hamba. Kita bebaskan hamba ni tuan-tuan. Setiap hamba tu buat apa pahala dia buat, kita dapat. Itu hebat. Dulu ada hamba, kemudian dia banyak bersedekah. Lalu dia tanya Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, rugilah kita orang Muhajirin ni tak ada duit. Nabi sebut subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar lebih besar daripada membebaskan hamba. Besar tu. Bertasbih, bertahmid, bertakbir tu lebih besar. Kalau kita sebut tu 33 kali, lebih besar daripada membebaskan seorang hamba. Kita duduk bila orang time free, kita tasbih, tahmid ke, kita main handphone. Kita banyak main handphone, termasuk yang cakap ni. Sebab apa? Kita lawak. Sebab apa kita lawak? Sebab kita susah nak taat. Sebab apa kita susah nak taat? Sebab hati kita tak bersih. Kalau hati kita semua bersih ni tuan-tuan, 100% bersih, kita dah tak wali dah.
Tak dapat tak. Itu sebab disebut manusia selain daripada Nabi dan Rasul, paling tinggi makam dia ialah wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Sahabat-sahabat itu semua wali. Tak, dia kasyaf, dia boleh tak nampak benda-benda yang orang tak nampak. Kita tak dapat jadi wali Allah, jadi wali nikah pun jadilah. Dapat hari-hari pergi sembahyang berjemaah, Allahu Akbar, dia tak bersyukur. Dapat sembahyang hari-hari berjemaah, dapat satu hari baca Quran satu muka, dapat zikir satu hari 1000 ke 100 ke, dapat bangkit, dapat sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas tu Allah. Itu pun dah cukup bagus dah. Itu pun dah bagus dah. Berapa banyak orang dah tua dah, tua bangka 70, 60 duduk kedai kopi lagi surau tak nampak. Bukan orang sini, orang Kolombia. Ada tak berlaku? Berlaku. Luar dengar. Dengar luar. Depan ada robot. Bukan, tengok sini. Bila Allah Ta'ala tuan-tuan ni di antara orang yang Allah Ta'ala pilih duduk kat surau, duduk kat masjid, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, kalau tiap waktu tu boleh pergi tu, Allah Akbar, memang tanda Allah Ta'ala sayang. Tapi tahap sayang tu tak adalah macam tahap wali. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala letakkan kita tempat-tempat yang Allah Ta'ala suka. Tempat yang Allah Ta'ala paling suka ialah masjid. Tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka ialah pasar. Tak kira lah pasar malam, pasar pagi, pasar raya, hantu raya. Perbezaan surau ni dengan pasar depan tu beza. Sini tempat yang Allah Ta'ala paling sayang, itu tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka. Tuan-tuan berada di mana? Berada di tempat yang Allah Ta'ala sayang. Lalu kena buat sujud syukur. Ada orang tanya saya, sujud syukur macam mana dah? Sujud syukur, tak tahu sujud syukur. Tahu tak sujud syukur macam mana? Tahu tak tahu? Allah. Sujud syukur ni Allah senang ya tuan-tuan. Saya nak cabut. Saya nak tunjuk ke? Menghadap kiblat. Itu bahasa cabut je tuan. Sujud syukur tuan-tuan. Sujud syukur ni sujud kan ada 3. Sujud tilawah, sujud syukur dengan sujud sahwi. Sujud syukur ni bila kita buat dapat benda sesuatu yang hebat, benda yang luar biasa. Tapi hari tuan-tuan nak sujud syukur pun boleh. Sebab jadi orang beriman hari-hari dapat datang surau masjid ni bukannya benda biasa. Sebab dia sebut orang yang melintas di tiang sirat tu 1000 orang, 999 jatuh dalam neraka, seorang saja yang masuk syurga. Ingat sikit ke 9,000? Selalu saya cakap 999 orang yang sikit ke? Ramai. Ini pun berpuluh. Sujud syukur ni tentang menghadap kita. Sujud syukur ni boleh diri ataupun duduk. Boleh. Kita tengah diri ni dengar cucu anak telefon. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Anak orang dapat 9 Alhamdulillah. Letak handphone, Allahu Akbar, niat. Memang niat ada dalam hati. Aku nak sujud syukur. Allahu Akbar. Terus sujud. Bacaan dia apa? Bacaan dia tidak disebut. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Apa benda yang kita dapat? Terima kasih dengan Allah Ta'ala. Jangan zahirkan dengan perkataan. Dalam hati. Selagi doa boleh. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu. Bangun, duduk tayar awal ataupun tayar akhir ataupun tayar awal. Assalamualaikum. Cukup. Ataupun kalau tuan-tuan nak duduk, dia boleh duduk. Dengar ya, letak telefon. Letak telefon. Duduk. Yang baiknya ada semayang. Masa takbir niat, aku nak sujud Allahu Akbar.
Terus saja. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu. Bangun. Assalamualaikum. Cukup. Apa makna Allahumma lakal hamdu? Ya Allah, pada Kau aku memuji, walakal syukur, dan aku bersyukur ataupun aku berterima kasih. Sujud sawi tahu kan? Sujud sawi 2 kali. Sujud tilawah ikut imam. Kalau imam sujud, kita sujud. Imam tak sujud, kita tak boleh sujud. Tapi kalau sujud sawi, kalau imam sujud, kita kena ikut sujud. Tapi imam kalau tak sujud, kita nak sujud boleh. Imam dah salam, kita sujud boleh. Kan? Gitu. Sujud dulu. Niat masa takbir tu niat, aku nak sujud. Masa sujud tu niat, ya Allah, ya Tuhan, terima kasih lah dapat bini baru. Contoh. Bini baru senang ke sudah? Susah. Itu contoh, jangan minta-minta lah. Nak marah kat belakang. Sungguh. Itu sebab tuan-tuan, saya selalu sebut. Kadang-kadang selalu saya sebut benda. Kadang-kadang orang rumah dekat nak surau. Kadang atas surau. Atas surau ni, bawah surau. Dekat stesen 17 tu lagi lah, sebelah surau. Surau di belah bawah, sebelah rumah. Sebelah surau, tak pergi surau. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala tak berkendakkan kita pergi, tak sampai kita surau tuan-tuan. Bukan kita, tuan-tuan datang ingat tuan-tuan hebat datang surau. Bukan. Tuan-tuan ikhtiar saja yang menyampaikan tuan-tuan surau, ya Allah. Baik. Kita sambung kitab. Ada yang ada kita buka muka surat 7 dulu. Tak ada dah, semua kata. Tak apalah. Mana-mana tempat pun sama macam tu. Guru dia ada kitab, murid tak ada game. Tak apa. Dia kata Nabi sebut, pertama jadilah orang yang mengajar. Yang kedua jadilah orang yang belajar. Yang ketiga jadilah orang yang mendengar. Yang keempat jadilah orang yang ciptakan ilmu. Yang kelima jangan jadi orang kelima yang kurang ajar. Maknanya ngajar tidak, belajar tidak, dengar tidak, suka tidak, malah benci. Asyik kuliah, aku nak tidur betul ya. Jadi tuan-tuan ni mungkin golongan daripada golongan yang ketiga dengar. Jadilah. Ataupun yang keempat suka dengar. Tapi kalau bab-bab yang wajib mesti belah. Baik, muka surat 72. Apakah kita beriman kepada hari akhirat? Qala mu'allim rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Saudaraku, mari kita tanya, apakah kita sudah benar-benar beriman? Apakah orang seperti kita ini telah beriman kepada Allah dan hari akhirat? Hari akhirat. Bila hari akhirat? Hari akhirat tu bermula selepasnya mati. Nak jumpa akhirat kena mati. Saya 2-3 hari ni kawan asyik meninggal. Jemaah tu hari umur 50 ni. Semalam umur 55 ni. Hari ni 56 ni. Dia main kat situ dekat-dekat. Bila kawan-kawan kita meninggal ni, kita kawan-kawan kita sebaya-sebaya dekat-dekat umur meninggal, kita dah mula rasa dah dekat time aku ni. Bila kawan kita meninggal, kalau boleh ada masa memang tak ada apa-apa buat, tak ada benda yang hal mustahil, pergi ziarah. Nampak kawan tu kita selalu duduk borak-borak, kita selalu minum, kita selalu cerita, kita pergi ziarah. Sebab apa? Sebab dalam kitab tasawuf sebut, bila kita kenal seseorang tu, mulalah kita berdosa dengan orang. Mungkin kita ada terhumpat dia, mungkin kita ada terkata pada dia. Bila kawan kita meninggal datang, dia ada dua benda. Pertama, mungkin dia sumber daripada pahala kita dulu. Kita pernah ajar dia ngaji. Kalau hari-hari dia ngaji, kita sumber pahala dia.
Kalau dia mengajar, dia belajar, dia baca Al-Quran, kita faham. Tapi mungkin juga kita pernah berdosa dengan dia. Bukan kata mungkin, kata tentu kita pernah berdosa. Bila dia meninggal, dia membawa sekali dosa-dosa yang kita buat. Jadi pergilah ziarah, doakan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala ampunkan, dia ingatkan dia dan dia ingatkan kita yang berdosa. Itu sebab kita ni selalu nak kena jaga dalam berkawan. Kita selalu buat dosa sebenarnya. Tambah-tambah kawan. Hari-hari kita duduk-duduk orang, kita apa tahu ada ya benda kita jaga, sungguh. Itu sebab orang cakap pasal mulut santan bina. Disebabkan mulut badan kita nanti bina. Jadi bila pergi kawan meninggal dari tuan, semalam pun meninggal, kita pergi mandikan dia, kita tengok baru 2 hari sudah, 3 hari sudah, duduk borak-borak, makan jamu, minum sama. Hari ni kau dah tak ada. Bila orang dekat dengan kita meninggal, kita lagi rasa cepat. Kita lagi rasa. Sebab kita biasa dengan dia. Kita lah kadang-kadang buang mulut kita. Kau ni sempat ke bencin? Kita buang. Macam tadi meninggal tak sangka dia tu. Bawa motor pergi BHP nak tuang minyak, gebah terus. Bawa motor lagi pergi BHP, jalan Sentul, jalan dekat Tawakal. Tuang minyak, gebah, masuk hospital terus ni. Kita tak tahu dia nak meninggal, kita kadang-kadang gurau. Kau ni apa tengok macam tak sempat, dia bencin dia nak bencin lagi setahun dulu. Kita gurau. Tapi bila berlaku contohnya tu Allah. Iyalah, apa nak kata kan? Benda dah sampai kita ni pun menunggu itu kan? Masing-masing tengah menunggu. Adakah kita sabar menunggu atau kita takut menunggu? Takut. Kita takut sampai masa kita kita takut sampai masanya nanti kita, adakah kita dah bersedia? Apakah orang seperti kita ini telah beriman kepada Allah dan hari akhirat? Apakah kita sedar betul bahawa kematian pasti mendatangi kita dan tak ada tempat menghindar darinya? Kemudian pada hari perhitungan kita akan dibangkitkan dari kubur. Saudaraku, seorang mukmin merealisasikan iman dengan perbuatan dan perkataan. Iman bukan sekadar ucapan yang bisa yang boleh dibuat main-main lalu dibiarkan begitu saja. Itu sebab dia sebut al-iman qaulu bil lisan, tahqiq bil qalbi, fi'l bil amal. Iman tu disebut dengan lisan. Apa disebut dengan lisan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebut dengan lisan. Tahqiq bil qalbi, ditahqiqkan dalam hati. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah ataupun tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Itu ditahqiqkan dalam hati. Fi'l bil amal, menunjukkan apa dia iman kita tadi itu, apa yang kita cakap tadi itu. Setelah kita beriman, kita beramal dengan apa yang disuruh. Itu sebab saya cakap tadi. Tuan-tuan dah mengucap, tuan-tuan dah tahqiq, tuan-tuan dapatlah amal. Benda ni maknanya semua benda yang disebut tadi tuan-tuan dah buat. Sama ada terima tak terima, pahala tak pahala, itu hak Allah. Hak Allah. Cuma kita tengok niat kita. Datang ni niat. Tapi kalau tuan-tuan yang hari-hari selalu saya datang, inilah muka dia, memang tuan-tuan ni memang kaki surau, memang Allah Ta'ala atas surau. Cuma doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan, kekalkan aku dalam beriman dan kekalkan aku dalam beribadah. Sampai hari kau jemput, ya Allah, biarlah aku kekal beriman dengan kau dan kekal beribadah. Kalau nak buat apa-apa benda baru, buatlah. Ada hobi baru nak buat, tapi kekal. Pergi mana-mana pun tetap masjid dan surau.
Ada orang suka panjat gunung, panjat lah. Tapi atas gunung jangan tak semayang. Ada tak orang suka panjat gunung? Ada. Orang gila panjat gunung tu jangan bukan itu tak. 7 hari 6 malam dekat gunung tu, Kinabalu. Kita dengar 7 hari 6 bulan 6 malam baik aku tidur rumah. Betul tak? Macam tu juga kaki pancing. Dia dulu je pergi pancing. Berpuluh-puluh duit, berpuluh-puluh kan ringgit habis tu. Kalau bawa pergi pasar dapat tak tahu? Dapat. Dia syok tarik tu. Tenang tak kena lagi ketagih pancing. Ya Allah. Nampak? Orang pancing udang galak. Dia cakap Ustaz masa ketik dia tu, masa ketik dia tu naik biru. Ustaz tak tahu. Saya buat fikir apa benda yang dia sebut. Ini minat orang benda baru. Macam tu juga orang main kau. Kalau kita fikir bodoh tak? Bodoh. Pukul pergi balik. Bodoh tak? Bodoh kalau kita fikir. Tapi boleh main sampai 17 lubang main. Bukan sikit duit. Cuma minat benda baru. Memang kita ni dah diajar dengan benda minat benda baru. Itu juga gaya, betul tak? Beli seluar baru, baju baru, betul tak? Sekolah, beli baju baru tak? Kalau beli baju baru, kasut baru, semangat nak pergi sekolah. Tak? Lahir pakai baju baru, seluar baru, napkin baru, pampers baru, beg baru. Tahun depan ada ini anak baru yang warna itu anak lelaki warna biru, ni anak perempuan warna pink. Pandai kau. Jadi jangan bantu. Itu juga baju gaya. Nak baru tak? Baru. Sekolah pun nak baru. Duit gaya nak baru tak? Baru. Saya cakap ni beratur banyak-banyak ni buat apa ni? Tukar duit Ustaz. Tukar duit. Duit baru. Beratur. Wahai 10 baru dengan 10 lama sama tak nilai? Sama. Tapi kita dah diajar daripada kecil. Kau pergi rumah pakcik tu, dia bagi sikit tu, baru. Semua nak baru. Kalau boleh nak gigi kalau berani. Betul tak? Jangan bohong. Semua ada niat ni, tinggal lagi berani dengan tak berani. Dapat tak dapat. Sungguh. Iya, kita tadi ajar dulu. Buatlah tuan-tuan. Saya tu sebab saya cakap, kalau tuan-tuan ada orang kita dah berumur ni, kalau ada kawan pergi duduk borak dengan minum tak apa. Pergilah duduk. Waktu semayang balik semayang. Cakap dengan masih nak keluar ajak borak dengan kawan. Dah sana. Kedua ni kalau dah tak ada kawan pun masalah juga. Rumah terperak minta juga. Jadi bersyukurlah Allah Ta'ala hantar kita suruh mati gitu. Kalau dapat mati tengah sembahyang. Mati tengah sembahyang. Mati tengah sembahyang, tengah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus gebah jalan Allah. Itu besar. Itu bukan semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Cukup. Kat samping tu ada seorang. Dia bukan imam, bukan Bilal, tapi dia ganti jadi imam. Itu dia ganti jadi imam. Imam tak ada, dia jadi imam. Habis dia syahadah, habis dia takyat, gebah, terus ni. Apa kerja dia muda dia Ustaz? Kerja muda dia, kalau kita tengok kerja muda dia, kerja panggung wayang. Jual tiket wayang kat KT. Itu muda dia. Tapi dia satu perangai ni saya tengok. Dia tak banyak ya. Habis saja dia syahadah, baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun gebah terus ni. Ustaz yang datang mengajar lepas tu pun dengar Allahu Akbar. Alangkah baik kalau aku dapat mati macam gini. Dan tentu dia tadi dalam tahiyat akhir dia syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an
Selawat lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Dapat bagi salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu ni Allah. Hebat tak? Tapi bukan semua orang dapat. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iman tidak hanya angan-angan dan hiasan semata, ia adalah yang diyakini oleh hati lalu direalisasikan dengan tindakan. Iman adalah keyakinan yang mengangkar kuat di hati dan dibuktikan dengan kenyataan. Keyakinan itu tidak berubah sehingga benar-benar mengecap kuat pada diri seseorang. Kita kena belajar kuatkan iman. Kuatkan iman. Kalau ada apa-apa dugaan, anggaplah dugaan daripada Allah. Dan dugaan itu merupakan satu perkara yang semua orang dapat. Sama ada besar kecil dugaan tu. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, celakalah manusia oleh angan-angannya berkata tanpa beramal, bermakrifat tanpa bersabar dan beriman tanpa keyakinan. Mengapa ada beberapa orang yang tidak memikirkan, memiliki akal? Ku dengar ucapan tapi tidak ada realitinya. Demi Allah, ia masuk di sebuah kaum lalu keluar, mengerti tetapi mengingkari, mengharamkan tetapi kemudian menghalalkan. Agama mereka hanya sebatas manis di bibir. Jika ditanya apakah engkau beriman kepada hari kiamat, mereka jawab ya, kemudian mendustakannya. Apa yang kau ketahui tentang kiamat? Itu juga kita dapat. Itu sebab disebut bila kita beramal depan orang dengan beramal dekat rumah mestilah sama. Kalau tak sama, hukum dia syirik. Kita nak semayang kat surahnya, Allah kat rumah pun mesti sah. Maknanya kita semayang dekat rumah, dekat tempat dengan orang ramai, sama. Maknanya kita tidak ada menunjuk Nabi kan tak surau, pakai serban, pakai jubah, pakai suning. Takbir Allah. Kat rumah pakai kain pelekat, baju pagoda, silap baju, pakai singlet diikat sampai kat dada. Kenapa kita dekat rumah dengan dekat surau tak sama? Wahal di rumah dengan di surau kita sembah Allah yang sama. Sebab dekat surau ada orang. Sebab kat surau ada orang tengok. Itu yang dia cakap tadi, beriman. Rajin. Macam mana kat surau, macam itulah kat rumah. Tentang sejadah, pakai kopiah, kamat, iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya gitu. Itu sebab Musta'ayi, almarhum Musta'ayi, tuan-tuan, dia Ma'al Hijrah, tokoh Ma'al Hijrah 212. Dia cakap dalam kitab dia sebut, dia banyak tulis kitab, dia pakai nama. Dia cakap di antara tanda-tanda orang munafik itu ialah bila semayang dia dekat rumah dengan dekat surau, dengan depan orang dan di belakang orang tak sama. Itu tanda-tanda munafik. Itu tanda. Bila munafik, maknanya kita menyembahkan Allah Ta'ala. Kita semayang kerana Allah pun ya, semayang kerana orang pun ni. Ingat saya pesan, macam mana semayang kat sini, semayanglah kamu. Angkat semayang kat rumah, kat sini pun sah. Itu antara nak banyak zikir ke banyak zikir. Zikir itu benda sunat, maknanya benda pokok, perkara pokok. Kat sini surah panjang, kat rumah surah pendek, itu tak ada. Maknanya cara kita melakukan semayang ibadah tadi sah. Saudaraku, inilah akhlak orang-orang yang beriman. Isyarat apa tu?
Lepas 3? Lepas 30? Ha? 32. Oh, 32 banyak. Ha? Saudaraku, inilah akhlak orang-orang beriman. Ada keteguhan dalam beragama, ada iman dalam keyakinan, ada ilmu dalam santun dan berlaku santun dengan ilmu, ada kecerdasan dalam kelembutan, keindahan dan dalam jejaknya, ada kemurahan dalam kayanya, ada kelembutan dalam pemberiannya, ada kasih sayang bagi yang lemah, selalu menunaikan hak-hak, ada kesedaran dalam istiqamah, tidak membalas orang yang membenci, tidak ada keengganan dalam menolong. Cakap senang, benda ni penulis cakap ni memang senang, tapi nak buat susah. Apa yang boleh saya cakap dengan tuan-tuan adalah selagi mana tuan-tuan terdaya, tuan-tuan para larut larat boleh hantarlah harta ke akhir. Buatlah amal baik yang banyak. Santunilah orang tua. Santunilah berkhidmat dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa, kepada yang masih kalau tak ada, tapi yakinlah apa yang tuan-tuan buat pada mak ayah tuan-tuan masih hidup, insya-Allah bila tuan-tuan tua, itu yang akan berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Taala akan hantar anak-anak kita buat benda yang sama. Sebab selalu saya cakap, orang yang paling, kita masih lagi dalam gaya ni, orang yang paling seronok gaya, orang yang ada mak ayah. Orang kalau tak ada mak ayah, kaya macam mana pun, banyak harta, duit berjuta, rumah berjuta, kereta berjuta, harta berjuta, tapi kalau tak ada mak ayah, separuh daripada rayanya dah tak seronok. Berbeza dengan orang yang kais pagi makan petang, kais petang makan malam. Duit tak banyak mana, tapi bila raya ada mak ayah, itu yang menyuruh. Cukup sekadar tentang untuk video ni, untuk bulan ni. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Hari ini 12 hari ni. Jom. Ini 12. Betul. Malam 12. 14 hari. 11 malam 12. 11 malam 12. Berapa ini? Ya. 11. Ini 12. Ada apa pun nak tanya tuan? Kalau tak ada, saya tutup dengan takbir kibarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Datangkan kami mohon ridha, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup lebih-lebih lagi yang telah berada di barzakh, ya Allah. Terimalah akan sembahyang, puasa, ibadah yang selama ini kami lakukan, ya Allah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang telah kami lakukan, ya Allah. Mudah-mudahan kami di antara hamba-Mu yang banyak membawa amalan baik bagi bertemu di pada masa nanti, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Bantulah kami yang lemah ini, ya Allah, dalam mendidik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah, ya Allah. Betullah hati-hati kami, hati-hati ahli keluarga kami yang keras agar dapat melakukan ibadah, terutamanya sembahyang sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjemaah, ya Allah. Rahman ya Rahim, bantulah kami dalam mendidik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, anak cucu yang boleh menjaga dan memelihara kebajikan kami semasa hayat kami, ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami setelah kami dijemput oleh menanti, ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah.
Pertukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anakku kami, cucu-cucu kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa, itulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun kalau Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang, ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di penghujungnya yang paling tepat, yang baik di sisimu, di syurga-Mu, ya Allah. Bagi bertemu denganmu, ya Allah. Bagi bertemu dengan para Rasulmu, terutamanya Rasulullah SAW, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.